Yang belum sign attendance ni boleh sign attendance dulu. Baik, kita mula dulu sementara tunggu kawan-kawan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk minggu ini adalah minggu yang terakhir, minggu yang ke-14, dan ini adalah tajuk yang terakhir dalam proforma yang telah saya berikan dalam KLMS dan yang telah saya jelaskan pada minggu yang pertama kuliah berkaitan dengan sosiologi pendidikan. Tajuk ini masih lagi berkaitan dengan pendidikan dan ini adalah pengakhiran bagi yang boleh kita cuba kaitkan dengan keseluruhan kenapa kita perlu belajar sosiologi dan juga perkaitan di antara pendidikan dengan apa kepentingan kita mengetahui tentang sosial, kebudayaan. Di sinilah dia punya jawapan bagi persoalan-persoalan selain daripada minggu yang kedua dan minggu yang kedua yang telah saya jelaskan berkaitan dengan kepentingan kenapa kita perlu belajar berkaitan dengan sosiologi. Secara asasnya tajuk pendidikan dan perubahan sosial. Dia ada kaitan dengan bidang-bidang yang ataupun topik-topik yang sebelumnya yang telah saya jelaskan. Contohnya berkaitan dengan minggu ke-10, minggu ke-11 dan minggu ke-12. Semuanya itu ada berkaitan. Dan topik ini juga boleh kita kaitkan dengan tugasan-tugasan yang anda telah buat. Khususnya tugasan yang berkaitan dengan temu bual. Temu bual responden-responden bagi mendapatkan maklumat berkaitan dengan soalan-soalan yang difokuskan. Dan soalan itu sebenarnya saya telah keluarkan ataupun ekstrak daripada topik-topik besar bermula pada minggu ke-10, 11, 12, 13 dan 14.
Untuk minggu ini kita akan lihat berkaitan dengan definisi perubahan sosial ataupun pendidikan dan perubahan sosial. Saya rasa kalau kita tengok pada tajuk saja kita dah dapat gambarkan, okay, bahawa melalui pendidikan ini kenapa dikaitkan dengan perubahan sosial, kerana benda tu betul-betul berlaku, benar-benar berlaku, realitinya berlaku, walaupun kadang-kadang kita lihat perubahan itu, apa yang berlaku itu tidak nampak ataupun tidak jelas, tetapi sebenarnya dia ada. Okay, di situ dia ada. Contoh yang kita boleh kaitkan, anda sendiri ataupun saya, kita dulu pernah mengalami proses pendidikan, belajar sekolah prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, lepas tu masuk ke pengajian di di peringkat pengajian tinggi, kan. Tak kiralah pengajian tinggi itu level yang mana satu. Semua itu adalah proses pendidikan, dan perasan ataupun tidak, perubahan sosial akan berlaku. Perubahan akan berlaku lah, khususnya perubahan secara general, secara umum ni akan berlaku. Tak kira lah perubahan dari aspek sosialnya ataupun aspek kelas-kelas sosial ataupun level-level kita, peringkat-peringkat kita, peringkat ilmu pengetahuan dan sebagainya. Okay? Cuma kat sini kita, tajuk ini kita seolah macam kita refresh kembali apa yang telah dialami oleh setiap individu ataupun masyarakat, ataupun nak lebih jelas apa yang berlaku pada diri kita sendiri. Yang ini kita boleh kaitkan. Okay, mungkin boleh kita setelah anda melihat apa yang telah akan saya jelaskan selepas ini berkaitan dengan pendidikan dan perubahan sosial, dia boleh reflect pada diri kita apa yang berlaku. Kadang-kadang kita tak perasan, kadang-kadang kita perasan, kan. Contoh macam topik yang berkaitan dengan perspektif. Kita mengenali perspektif itu sebenarnya kita mengenali masyarakat. Kita kenal perspektif itu sebenarnya kita mengenali individu. Cara hidup seorang individu itu ataupun cara hidup kelompok masyarakat itu. Contoh perspektif fungsional. Kan? Kita tahu sebenarnya kalau semua orang dah tahu bahawa hidup seorang individu atau masyarakat dekat dunia ni mesti ada fungsi. Cuma tak perasan fungsinya dekat mana. Jadi melalui teori ataupun perspektif fungsional itu kita nampak, kat sini fungsinya. Ada orang yang tak nampak fungsinya, tetapi dia memberi fungsi kepada sebuah masyarakat itu. Sama juga dengan inilah topik pendidikan dan perubahan sosial ini. Okey, sebelum kita pergi jauh, kita lihat dulu perubahan sosial, apa yang dimaksudkan dengan perubahan sosial. Okay, perubahan sosial itu boleh dilihat sebagai satu proses perubahan. Okey, dia adalah satu proses perubahan. Terpulang sama ada ianya berlaku di dalam individu ataupun kelompok. Jika berlaku dalam individu dan individu itu mempengaruhi kepada kelompok, maka dia akan mengubah kelompok itu. Tapi kalau berlaku dalam individu sahaja, dianya tidak merubah ataupun tidak memberi kesan kepada kelompok, maka itu adalah perubahan pada individu saja. Dia berkaitan dengan interpersonal dan intrapersonal. Dalaman diri seorang itu ataupun diri itu dengan kelompok ataupun orang-orang yang lain di sekitarnya. Itu dua keadaan yang berbeza, intra dengan inter. Okey, daripada satu lapisan sosial kepada lapisan sosial yang lain dalam satu sistem stratifikasi sosial. Ataupun paling mudah sekali kita lihatlah, dulu kita sekolah tadika, kan. Sekolah tadika, tahun bilik masing-masing tahun tu berbeza. Contoh macam saya sekolah tadika tahun 1991. 1991, kan. Kawan-kawan yang saya sekali sekolah tadika dengan saya tahun 1991 itu, sekarang ini berada pada lapisan sosial yang berbeza. Kan, contohlah dalam kelas saya tak ingat berapa orang, adalah kata 10 orang, kan. 10 orang itu berubah daripada asalnya sosial yang sama, stratifikasi sosial yang sama, tapi bila habis sekarang ni, contoh 91, sekarang 2001, 20 tahun. 20 tahun sekarang ini, 20 tahun setelah berlaku 20 tahun, okay, semua 10 orang itu mengalami proses sosial, sistem stratifikasi sosial yang berbeza-beza.
Sebab apa? Sebab melalui pendidikan. Kadang-kadang ada juga orang, aku tak belajar tinggi pun, kan? Tapi boleh berubah. Jadi maksudnya puncanya daripada pendidikan tu lah. Daripada pendidikan, masuk prasekolah, lepas tu sampai ke sekolah rendah, okay? Sekolah menengah. Paling pendek adalah sampai sekolah menengah. Kan? Katalah dekat situ ada sekolah rendah dengan prasekolah setahun, kata 1 tambah sekolah rendah 6 tahun, lepas tu SPM 5 tahun, 6, 7, 5, 12 tahun. 12 tahun melalui proses pendidikan. Itu sudah memadai, sudah mencukupi untuk seorang itu berubah, totally berubah. Dari aspek perubahan sosial, stratifikasi sosial, cara berkomunikasi, itu yang umum. Yang spesifik itu bergantung pada setiap individu itu. Okay? Okey, itu maksud definisi sosial. Okay, seterusnya beberapa dimensi perubahan sosial. Terdapat beberapa dimensi. Dimensi perubahan sosial, kalau kita lihat, ada orang yang mengklasifikasikan perubahan sosial ini merujuk kepada dimensi-dimensi yang tertentu. Contohnya, dimensi cultural. Okay? Dimensi perubahan dari aspek kebudayaan. Cultural kebudayaan. Lepas tu, ada disebabkan oleh, dia ada 3 kalau tak silap saya. Okay? Instructional interaksi di antara individu dengan individu yang lain, ataupun individu dengan kelompok yang lain, ataupun interaksi di antara individu itu dengan dalaman diri dia, yang saya kata tadi berkaitan dengan intra dan interpersonal tadi. Okay? Jadi itu adalah dimensi, dan ada pula yang menjelaskan bahawa dimensi perubahan sosial ni banyak. Contohnya dari aspek arah tuju kita semua ni berbeza-beza. Sekarang ni kita berada pada satu tempat. Anda semua lah. Anda semua semester 2, PE01 dan BE02. Landasan yang sama. Tetapi arah dia berbeza-beza. Anda datang pun daripada tempat yang berbeza. Kan? Datang daripada tempat yang berbeza. Datang dari tempat yang berbeza-beza ke tempat ini, walaupun tempatnya sama, tapi arah tuju tu berbeza-beza. Ada yang cita-cita lepas ni dia nak mengajar kat sekolah. Ada yang cita-cita, ada yang dah menetapkan tujuan habis saja belajar nak sambung belajar terus. Ataupun ada yang belajar ni nak tukar bidang lain contohnya kan. Arah tu adalah arah yang berbeza-beza. Jadi itu adalah dimensi yang dilihat daripada perubahan sosial. Punca berlakunya perubahan sosial itu adalah disebabkan arah setiap orang tu berbeza-beza. Ataupun masa ni kepelbagaian. Okay, masa ni kepelbagaian. Contoh media masa, kan media yang pelbagai. Masa itu adalah kepelbagaian. Yang sebenarnya unjuran ni masa hadapan. Okay, unjuran tu masa hadapan. Jadi masa hadapan setiap orang tu berbeza. Ataupun tandingan. Tandingan ini dia seseorang itu nak cari keseimbangan. Contoh macam pertandingan kan. Pertandingan tu dah masuk maksud lain lah. Tandingan ini dia nak cuba nak mencari keseimbangan dalam kehidupan dia. Ada orang kerja yang kerja part time, dia nak cari keseimbangan dengan mengubah sosial kerjayanya dengan cara mencari kerjaya yang lebih stabil. Contohnya macam tu. Okay, ini yang kita boleh definisikan sebagai perubahan sosial. Adapun beberapa faktor yang lain mempengaruhi kepada perubahan sosial itu. Okay, banyak perkara lah yang membuatkan seorang itu berubah. Sama ada jelas ataupun tidak. Kalau jelas kita nampaklah kat sini contoh macam pendidikan, pekerjaan, kahwinan, individu. Yang ini yang sukar sikit nak dijelaskan. Okay? Kadang-kadang hanya individu itu saja yang faham kenapa dia berubah. Sebab dia tak nampak dalaman seorang individu itu. Okey, jelas berkaitan dengan definisi perubahan sosial ni. Kalau jelas boleh respon. Jelas, Doktor. Okey, terima kasih. Ini adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Yang kita tahu dalam pendidikan memang kita sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang pelajar sendirilah yang faham tentang matlamat pendidikan itu, dia akan follow ataupun ikut tentang falsafah pendidikan kebangsaan ini. Ini adalah satu acuan yang saya rasa ianya tidak akan berubah sampai bila-bila pun, kecuali kalau ada maksud saya tak berubah tu bukan benda ni sempurna. Yang sempurna tu adalah yang sempurna itu adalah Al-Quran kan, Al-Quran dan hadis. Yang ini
Nak berubah dia tu mengambil masa yang lama. Okay? Kalau berubah pun bukannya pada falsafah ini, tetapi bagaimana ianya dilaksanakan. Bagaimana ianya diterjemah, ditukar kepada cara untuk melaksanakan. Contoh kalau kita lihatlah perubahan daripada KBSM kepada KSSM. Perubahan daripada KBSR kepada KSSR. Okay? Itu perubahan cara macam mana nak dilaksanakan. Tetapi falsafah pendidikan kebangsaan masih tetap. Macam mana kita menterjemahkan falsafah pendidikan kebangsaan ini mengikut kepada situasi semasa. Macam gitulah kita kena ubah pelaksanaan dia. Okay? Yang seterusnya adalah berkaitan dengan matlamat pendidikan. Okay? Matlamat pendidikan ni sama dengan falsafah pendidikan. Saya rasa yang ini saya tak perlu jelaskan lebih mendalam. Anda boleh baca dekat sini. Dan matlamat pendidikan kita dah tahu dah untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar ini yang kita hasilkan ini menepati kepada aspek jeris jasmani. Jeris ringkasan dia. Jasmani, emosi, rohani, intelek. Okey. Tetapi di sini mana yang saya kata jeris ni ada S kat sini. S ni sahsiah. Kan? S ni sahsiah. Dia tidak diletakkan di sini. Dia tidak diletakkan di dalam ini. Tetapi apabila kita mentafsir ataupun mendefinisikan falsafah pendidikan kebangsaan ini berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, itu adalah sahsiah seorang individu. Okay? Jadi tambahannya ini jeri. Dia tak ada dalam ni. Yang asasnya adalah jeri. Jeri ni saja. J-E-R-I. Ini adalah tambahan berdasarkan kepada tafsiran. Itu yang saya beritahu tadi. Falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah tetap, tetapi perubahan mengikut kepada situasi semasa adalah bergantung kepada macam mana kita mentafsirkan jeri ataupun falsafah pendidikan kebangsaan itu. Okey, ini sejarah pendidikan di Malaysia sebelum, semasa dan selepas kemerdekaan. Okey, saya boleh teruskan lagi kalau kita lihat falsafah pendidikan kebangsaan bermula daripada kadar literasi yang rendah membaca, kadar peratusan keboleh bacaan. Kalau dulu ada 3M, membaca, menulis, mengira. Lepas tu ada Linus, kan, literasi dan numerasi. Semua itu adalah disebabkan kesamarataan dalam pendidikan. Tak kiralah daripada golongan yang macam mana pun, sempurna ataupun kurang upaya, asasnya adalah semua pelajar-pelajar dekat Malaysia, dekat mana-mana sekolah ini, semua masyarakat ini menerima pendidikan. Asasnya yang itu. Seterusnya mengorak langkah, Kementerian mengorak langkah untuk meningkatkan lagi kadar penerimaan pendidikan itu dengan 5 aspirasi utama yang ada dalam PPPM, Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Sekarang ini masih lagi fasa PPPM. Okay? Sekarang ini masih lagi berada pada fasa PPPM. Jadi, sistem ataupun dasar dalam pendidikan ini sentiasa akan ada penambahbaikan. Okay? Dalam menuju kepada PPPM ini, pelan ini mencapai kepada sasaran yang telah ditetapkan. Okay? Antaranya 6 aspirasi utama yang ditetapkan dalam PPPM. Okay? Ini hasilnya yang saya beritahu tadi melalui 3 objektif pelan pembangunan pendidikan yang ada dalam PPPM ini. Okay? 5 aspirasi, lepas tu aspirasi utama, lepas tu 6 aspirasi murid, lepas tu 9 bidang keberhasilan utama dalam pendidikan, lepas tu ada 11 anjakan. Apa-apa saja yang berubah dalam sistem pendidikan kita sekarang ini adalah bergantung kepada kandungan PPPM ini. Okay, penambahbaikan demi penambahbaikan. Sekarang ini ada 3 fasa. 2013 hingga 2025 ini ada 3 fasa. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okey. Semua ini, peringkat-peringkat ini ada tempoh-tempoh yang tertentu. Nanti saya tunjukkanlah tempoh dia. Okey. Apa itu bidang keberhasilan utama? Kita nak pastikan bahawa kualiti pendidikan itu mencapai satu tahap yang kompeten, yang boleh diukur, yang kita nampak
hasilnya itu bertepatan dengan apa yang telah dicadangkan. Okey, ini belum lagi kita kaitkan dengan pendidikan dan perubahan sosial. Kita baru cerita tentang pendidikan. Okey, macam mana kita nak tengok hasil, macam mana kita nak tengok end product, kita kena betulkan dulu acuan dia. Pendidikan itulah yang perlu diperbetulkan. Okey, ini adalah 9 bidang keutamaan. Yang mana kalau kita lihat ni, 9 bidang keutamaan ini bukannya tertumpu pada pelajar saja, tetapi mana-mana pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan. Okay, kita tengok satu persatu. Yang pertama, profesion keguruan. Ini adalah guru. Okay, saya tandakan dengan guru. Okay. Ini adalah pemimpin sekolah. Ini adalah sekolah. S. Okay, ini kualiti sekolah. S. Okay, kurikulum. Kurikulum, kita letakkan kat sini kurikulum lah. Okay, kurikulum. Okay. Bahasa, ini pun kurikulum juga. Okay, penglibatan ibu bapa. Yang ni ibu bapa. Saya letak F, family. Okay. Lepas tu kerjaya. Kualiti kerjaya dah maksudnya. Ataupun kurikulum. Okay. Lepas tu kecekapan kebersihan pengurusan sumber. Okay, ini kementerian. KPM. Okay, saya letak KPM. Membina kemampuan dan keupayaan sistem penyampaian pendidikan. Ini guru. Ini guru. Guru ataupun sekolah. Jadi dekat sini, dilihat bahawa nak betulkan end product pelajar itu bukannya kita fokus kepada pelajar semata-mata. Tapi kita tengok pihak-pihak ataupun entiti-entiti yang terlibat dalam proses tersebut. Tak nampak dekat sini fokus kepada pelajar. Okay, daripada 1 hingga 9 tu, kita tengok secara kasarnya dia tidak terlibat kepada pelajar, direct kepada pelajar semata-mata. Yang pertama, profesion keguruan. Nak betulkan pelajar supaya mencapai kepada apa yang telah dimatlamatkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, kena betulkan guru dulu. Profesion keguruan tu kena betulkan. Kan? Kajian banyaklah nak dilihat berkaitan dengan apa masalah guru-guru sehingga mereka tidak boleh mengajar dengan betul. Tidak boleh mengajar dengan ada sifat penghayatan. Contohnya kan banyak kajian boleh cari kat situ. Sehingga kan ada model yang dikeluarkan melalui kajian-kajian rentetan daripada masalah profesion keguruan ini, konsep 5M ataupun 6M. Kenapa guru tidak boleh mengajar dengan betul? Kerana tidak ada konsep ataupun tidak ada teori 6M yang ada dalam pengajaran. Apa itu 6M ataupun 5M? Mudarris, muaddib, muallim, muballigh. Apa lagi? Adalah MM tu, 5M. Murabbi, kan muallim. Ada orang kata 5, ada yang kata 6. Jadi kat situ nak katakan bahawa guru ni kena ada ciri itu barulah boleh mencapai kepada tahap penghayatan sebelum dia mampu menghasilkan pelajar. Tengok. Kena betulkan guru dulu. Yang kedua, tengok pada sekolah. Kondisi sekolah. Suasana persekitaran sekolah tu kena betul. Lepas tu tengok kualiti sekolah. Pencapaian sekolah macam mana. Dan tahap kecemerlangan akademik, budaya sekolah. Kita dah belajar berkaitan dengan budaya sekolah. Kan? Budaya sekolah ni sebenarnya membantu dalam mencorakkan kecemerlangan. Kita lihatlah sekolah-sekolah cemerlang dengan sekolah-sekolah yang kurang cemerlang dari aspek pendidikan. Okay? Kalau boleh dapat data di JPN kan, kita tengok sekolah mana yang cemerlang dekat negeri itu dan sekolah yang tidak cemerlang. Kita cuba buat perbandingan budaya yang diamalkan oleh sekolah-sekolah tersebut. Jadi kita nampaklah dia punya budaya tu berbeza-beza. Itu yang ada kaitannya dengan perspektif tu. Perspektif fungsional kan. Bangunan sama bangunan. Kandungan ataupun peralatan, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bangunan itu sama. Simen, piling, semua ada. Tetapi yang mencorakkan sekolah itu menjadi sekolah yang cemerlang adalah siapa yang mengurus dan mentadbir sekolah tersebut. Budaya macam mana yang ditanamkan di sekolah tersebut. Okey. Jadi umumnya untuk slide ini, 9 bidang keutamaan ini, kalau kita lihat daripada sini, nombor 1 sampai nombor 9 ini, dia tidak menyentuh kepada pelajar. Okey. Tidak sama sekali menyentuh kepada pelajar semata-mata. Kerana apa? Permulaan proses pendidikan bermulanya daripada orang-orang yang terlibat dalam sistem pendidikan itu. Okey, pelajar hanya melalui proses.
Yang ada di tepi kanan kiri yang mengawal sistem itu adalah ibu bapa, guru, sekolah, sistem itu sendiri, kurikulum, ya, komuniti dan sebagainya. Okay. Pelajar hanya masuk mula, dia soalan macam syarta ali kan. Masuk daftar, lepas tu belajar, habis sekolah, tamat dekat situ. Seterusnya dia menggunakan apa yang dia belajar itu. Sama ada dia guna pada habis sekolah ataupun dia guna pada waktu dia dah berkejaya nanti. Jadi kena ingat kat sini bidang keutamaan ini yang diperbetulkan sebenarnya adalah fokus kepada persekitaran yang ada dalam sistem pendidikan itu. Berbeza dengan dulu. Kan berbeza dengan dulu yang kalau nak cemerlang, ibu bapa, sekolah, guru tekan pelajar. Buat kelas tuition, ibu bapa hantar pergi tuition, bayar personal coaching untuk anak-anak, sekolah berikan program motivasi, kan? Semua untuk pelajar. Jadi stres tu dia terbeban dekat pelajar. Berbeza dengan sekarang. Nak pastikan keberhasilan sistem ataupun produk yang yang dikeluarkan daripada sistem ni anda kena betulkan daripada pencetak atau mesin ni, seolah panggil mesin ni kan, kilang ni kan, kawasan ataupun persekitaran yang berkaitan dengan pendidikan ni. Okey, saya tak nak panjang lebar berkaitan menghuraikan perkara ini sebab benda ni dah lama dah diperjelaskan. Sebab kalau kita nak huraikan 9 bidang keutamaan dan ditambah pula dengan 11 anjakan ni, memang 1 jam ni tak habis. Yang saya nak ni yang saya bagi tahu tadi. Okey, yang saya nakkan fokus adalah berkaitan dengan perubahan sosial. Okey, ini yang saya beritahu tadi, pelan induk PPPM ini ada 3 gelombang. Okay, sekarang ni kita berada fasa yang ketiga. Okey, berada fasa yang ketiga. Kita baru habis fasa yang kedua. Okey, memacu peningkatan dan penambahbaikan. Dan kita masuk fasa ketiga, kita akan survive ataupun kita mengharungi 4 tahun ini, 4 ke 5 tahun ini untuk melihat PPPM ini boleh digunakan dalam masa jangka panjang ataupun tidak. Okey. Jelas setakat ni? Jelas. Okey. Jelas. Yang ini saya pun tak nak cerita panjang sebab ini sejarah. Saya rasa dalam subjek-subjek di Pusat Pengajian Teras pun dah jelaskan sejarah sebelum penjajahan. Okay? Lepas tu ada sekolah vernakular, ini untuk bacaan tambahan sajalah. Okay, anda boleh baca selepas ni. Okey, yang saya nak tengok adalah berkaitan dengan yang ini, perubahan sosial dan pendidikan. Okey, secara asalnya kalau kita lihat perubahan sosial ini dia mempengaruhi kepada pendidikan. Kedua-duanya satu proses yang timbal balik. Pendidikan memberi kesan kepada perubahan sosial dan perubahan sosial juga memberi kesan timbal balik kepada pendidikan. Kedua-duanya itu memainkan peranan penting. Sebab itu dia ada pendidikan, dia ada pendidikan formal dan tidak formal. Okey, ataupun non formal. Tidak formal dan non formal itu dia mempengaruhi pengetahuan yang dipelajari di sekolah. Dan pendidikan formal mempengaruhi pengetahuan yang dia dapat daripada luar. Contoh kalau pelajar, dia dapat maklumat daripada guru, bila balik apa yang diberitahu oleh keluarga, rakan-rakan dan orang persekitarannya ada bahagian yang kontra dengan apa yang diperolehi. Jadi bila dia dapat maklumat yang kata maklumat yang dapat dekat sekolah tu berbeza dengan pengetahuan yang dia ada, dia akan patah balik ke sekolah. Tanya pada cikgu. Apa yang ustazah ataupun ustaz ajarkan kepada saya sebenarnya saya dah beritahu kat orang, dia berbeza dengan apa yang saya dapat daripada orang luar. Jadi waktu tu kita kena jelaskan kepada pelajar kenapa benda itu berlaku. Kenapa ada perbezaan kat situ. Okey. Jadi kita ni sebagai seorang guru bukannya perlu menyampaikan pengetahuan. Kan bukannya perlu sekejap, slide saya tak nampak. Ya doktor, hilang.
Okey, nampak? Nampak. Okey. Kat mana tadi saya cakap? Lupa dah. Okey, kita ni sebagai seorang guru bukannya sekadar mengajar ataupun menyampaikan ilmu pengetahuan. Tetapi dalam masa yang sama kita kena perbetulkan maklumat ataupun ilmu pengetahuan yang diperolehi oleh pelajar daripada persekaran mereka. Dan kita kena percaya dan yakin bahawa maklumat yang diperolehi oleh pelajar lagi banyak dia dapat di luar berbanding dia dapat di sekolah. Jadi kita sebagai seorang guru, macam mana kita nak meningkatkan kualiti pengajaran kita? Okay? Macam mana kita nak meningkatkan kualiti pengajaran kita demi kita nak pastikan bahawa semua maklumat yang kita sampaikan yang ada dalam silibus pendidikan Islam, buku teks pendidikan Islam, takwim-takwim, rancangan pengajaran tahunan yang ada dalam DSKP, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentadsiran yang kita ajar kepada pelajar itu, mereka boleh terima sepenuhnya. Seperti mana mereka terima maklumat-maklumat daripada luar sekolah tu. Kita boleh buat perbandingan lah macam mana mereka lagi minat dapatkan maklumat ataupun percaya maklumat yang ada dalam media sosial berbanding dengan maklumat yang kita katakan merujuk kepada buku teks ataupun DSKP kat sekolah tu. Kita kena buat perbandingan macam mana cara penyampaian. Itu tugas guru. Tugas guru. Okey, perubahan sosial dan pendidikan. Yang pertama adalah disebabkan oleh pergolakan moral dan kehidupan sosial. Okey, kenapa benda ini berlaku? Disebabkan oleh perubahan sosial tu lah. Sekarang ni kalau kita lihat macam mana proses. Slide saya tak nampak lagi. Betul? Ya, betul. Okey, baik. Okey. Okey, pergolakan moral dan kehidupan sosial. Kalau kita lihat aspek moral, aspek moral pelajar-pelajar kita kan, ataupun remaja-remaja zaman sekarang ni, dia mempengaruhi kepada sistem pendidikan. Kerana apa? Kerana dalam falsafah pendidikan itu telah ditetapkan bahawa kita perlu menanamkan jasmani, emosi, rohani dan intelek tasiah kepada pelajar-pelajar kita. Kan? Jadi bila ada perkara itu dan berlakunya masalah moral, masalah disiplin, keruntuhan akhlak, itu disebabkan oleh pergolakan moral. Okay? Kerana apa perkara itu berlaku? Kerana penghayatan terhadap falsafah pendidikan kebangsaan itu tidak dijelaskan ataupun tidak diterjemahkan dengan betul. Jadi perkara-perkara itu kita kena semak semula, okay? Ataupun kena muhasabah di peringkat JPN ataupun di peringkat PPD ataupun di peringkat sekolah itu sendiri. Kena kenal pasti apakah masalah yang berlaku sehingga pergolakan moral ini memberikan kesan kepada pendidikan. Kesan kepada apa? Mungkin akan ada satu masa nanti kurikulum pendidikan Islam perlu digubal semula. Kerana apa? Kerana tidak mampu untuk menyelesaikan masalah moral. Ataupun bukannya sekadar pendidikan Islam, kurikulum keseluruhan pendidikan itu. Okay? Jangan kita lihat masalah moral ataupun masalah sosial yang berlaku itu dia tidak memberi kesan kepada pendidikan. Ini salah satu punca kenapa pendidikan itu sentiasa ada perubahan. Sentiasa ada perubahan. Kerana perkara-perkara itulah, perkara-perkara yang menyebabkan pendidikan itu ada kaitan dengan masalah-masalah tersebut. Okey, Hussein Ahmad telah membincangkan mengenai pergolakan moral. Ini yang berlakulah kat sini sekarang ni. Dan kalau kita lihat sekarang ini, masalah-masalah contoh budaya songsang, remaja liar, lepas tu ganas, membuli. Sekarang ini lagi dahsyat walaupun kita nampak penurunan dalam kes tersebut, tetapi sebenarnya hakikatnya benda ni
masih lagi berterusan dan ianya tersembunyi. Tersembunyi itu maksudnya apa? Kan? Sekarang ni masalah disiplin, masalah asam moral, okay? Dia bukannya kita nampak semakin berkurang, tapi statistik masih lagi menunjukkan peningkatan. Seolah macam ianya tersembunyi. Tersembunyi sebab apa? Sekolah yang menutup apa? Tidak menunjukkan macam tu. Itu pun satu hal juga. Satu hal dari aspek etika. Kan etika macam mana ada masalah tetapi tidak dilaporkan. Okay? Yang saya maksudkan kenapa dia sembunyi, sebabnya sekarang ni kita lihat semua masalah-masalah ini berlaku di alam maya. Kan? Berlaku di alam maya. Kalau kita lihat dulu, sebelum adanya kemajuan teknologi ataupun teknologi tidak mempengaruhi kepada sistem pendidikan, ianya berlaku di alam realiti. Ya, tetapi sekarang ini dah bertukar dah. Keganasan. Ada je keganasan. Ya, keganasan. Bully cyber. Sekarang ni semua dah main cyber dah. Keganasan cyber. Macam mana buat vandalism. Macam mana mencuri. Berapa banyak orang komen scam. Berapa banyak orang hilang duit. Lagi banyak hilang duit mencuri secara cyber daripada merompak. Merompak tu untung je lah. Kalau ada orang jenis simpan duit bawah bantal, dapatlah 1,000. Kan? Tetapi kalau mencuri online ni memang kita target terus dekat akaun bank. Kalau pergi rumah tu kita tak tahu kat mana orang tu simpan duit. Kan? Kita target dekat bawah lipatan baju. Tapi yang dia letak dekat dalam botol shampoo dekat bilik air. Jadi kita tak dapat agak benda tu. Jadi kalau nak tengok jenayah cyber ni sekarang ni lagilah mencabar. Kan? Kita nampak vandalism tu semakin berkurangan, tapi hakikatnya dia semakin meninggi, kan? Semakin meningkat. Itu disebabkan oleh pergolakan kehidupan sosial. Cabaran kehidupan sekarang ini menyebabkan orang bertindak macam-macam. Dia ada kaitannya dengan sistem pendidikan. Nak perbetulkan orang itu, bukannya sekadar kita perbetulkan direct kepada orang yang salah itu, tapi kita perbetulkan kepada sistem mengapa orang itu jadi begitu. Dan dalam sosiologi kita tengok macam tu. Sebagai seorang orang yang berpendidikan, kita melihat kepada perkara yang jauh. Maksudnya punca dia macam mana? Puncanya bukannya disebabkan orang itu terdesak nak dapatkan duit. Kan? Bukannya kita lihat kepada kenapa dia terdesak mencuri. Tetapi kita lihat macam bagaimana dia terfikir untuk buat macam gini. Kita selidik. Macam mana dia boleh terfikir? Adakah disebabkan dia ni ada masalah kewangan? Kenapa boleh sebabkan dia ada masalah kewangan? Mungkin dia berhentikan kerja. Kenapa dia diberhentikan kerja? Macam tu. Kan? Jadi sosiologi kita melihat kepada proses sebelum-sebelumnya sehingga dia sampai kepada kepuncak itu. Sama jugalah dengan masalah sosial ataupun masalah disiplin kat sekolah. Kita tidak menghukum dia disebabkan kita tidak menyiasat kenapa dia berbuat masalah tersebut, tetapi kita menyiasat sebelum dia buat tu. Sebab apa sebelum tu? Kan mungkin disebabkan dia buat masalah disiplin itu sebab nakkan perhatian. Kenapa dia nakkan perhatian? Kemungkinan ahli keluarga dia tu tidak memberikan perhatian kepada pelajar-pelajar ni. Ya? Kenapa ahli keluarga tak berikan perhatian? Mungkin mak bapak ada masalah keluarga. Ataupun kalau tak masalah keluarga pun, mungkin disebabkan mak ayah itu terlampau sibuk bekerja. Buat kerja. Sehingga mengabaikan kehendak anak-anak dekat rumah. Contohnya. Jadi kita melihat kepada perkara-perkara yang jauh. Bukannya perkara yang berlaku itu. Okey. Faham yang ni ya? Berkaitan dengan perubahan sosial ni. Pergolakan moral dan kehidupan sosial. Okey. Perkembangan telah mendorong para perancang kurikulum menyemak semula keberkesanan kurikulum untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Sebab itu kat sini saya bagi tahu tadi, kita nak selesaikan satu masalah ataupun isu yang wujud dekat Malaysia ini, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat ataupun berkaitan dengan individu. Kita tidak melihat kesalahan yang dia buat, tetapi kita kena perbetulkan apakah proses yang dilalui orang itu. Secara tak langsung, yang utamanya adalah sistem ataupun proses pendidikan. Yang itu kita kena baiki
barulah kita boleh selamatkan. Kita bukannya sekadar selamatkan 10 orang yang buat salah, tetapi kita selamatkan satu Malaysia yang melalui proses ataupun sistem pendidikan itu. Okay? Perkembangan masalah aspek pendidikan terpanggil untuk membuat semakan. Okay? Kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan. Adakah ianya benar-benar relevan? Sekarang ni ada perubahan, kita tak tahu. Dalam tempoh 10 tahun, 20 tahun, apakah yang kita ataupun kementerian sedang betulkan sekarang ini masih relevan. KBSR, KBSM bermula lama dah. Kan? Pada tahun 2017 barulah bermula, 2016 kan, barulah mula ditukarkan KBSM, KBSR kepada KSSM dan KSSR. Okay, berapa lama? Berapa tahun? 30, 20 ke 30 tahun. Sekarang ni 2021, kemungkinan 2041. 2051. Kemungkinan akan ada perubahan. Lewat ataupun cepat itu terpulang kepada macam mana perubahan sosial, kehidupan masyarakat yang berlaku sekarang ini. Okey? Jelas? Ada yang nak tanya setakat ni? Doktor, Okey, silakan. saya nak tanya berkenaan dengan sistem merit sekolah tu. Itu anda apa Sistem merit sekolah yang mana satu tu? yang berkenaan dengan disiplin dan sebagainya tu, yang ada markah penalti yang dikenakan tu, anda peraturan sekolah tu macam mana? Sistem merit yang kerajaan kenalkan dulu. Sistem merit. Kalau boleh bagi contoh yang dia apply dekat sekolah tu, mungkin boleh saya, sebab saya tak pernah dengar lagi sistem merit tu. Mungkin saya tak sampai ke pengetahuan kat situ. Contoh kalau macam dia ada sistem merit dia, contoh kalau pelajar tu dia buat masalah, ada konten sekolah dan sebagainya, dia ada markah yang dikenakan, contoh macam 15 markah kalau konten sekolah. So di mana dulu tak silap saya dia pernah digunakan oleh kerajaan untuk nak bendung masalah disiplin ni. Okey. Maksudnya itu daripada KPM lah. Tak pasti. Kalau daripada KPM, memang KPM lah yang buat. Kemungkinan kita faham lah. Kadang-kadang perkara-perkara yang mendatang ni, dia tengok datangnya daripada mana. Contoh kalau datang wahyunya tu daripada menteri kan, contohnya kan, menteri kan berubah-ubah kan. Menteri, kalau wahyunya daripada menteri, maksudnya kita akan dapat jangka lah benda tu long term ataupun short term kan. Tetapi kalau contoh yang berlaku sekarang ni, perubahan PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini, dia memang datangnya atas keperluan menyemak semula kurikulum kita yang dah lama ni, dah 20 ke 30 tahun dah kan. Jadi itu memang datangnya daripada dasar, daripada bawahan, daripada ibu bapa, daripada pejuang-pejuang pendidikan, belum lagi datang ni daripada NGO kan, datang daripada guru-guru di sekolah. Ada sesuatu yang perlu disandarkan. Contohnya sandarannya adalah revolusi industri 4.0. KBSR dan KBSM tidak mampu mencapai tahap revolusi industri ataupun tidak boleh dikaitkan dengan PAK 21. Kerana apa? Tidak ada elemen teknologi. Teknologi kalau ada pun teknologi yang lama. Berbanding dengan teknologi sekarang ni. Jadi kena tengoklah kat situ dia punya dasar ataupun pelan itu datangnya daripada siapa. Okey. Harap menjawab Okey, yang keduanya, saya ada masa sikit lagi, trend globalisasi. Okey, pendidikan ni ada kaitan dengan perubahan. Dan yang saya bagi tahu tadi, asasnya kena ingat perubahan itu adalah proses perubahan timbal balik. Pendidikan memberi kesan kepada perubahan sosial dan perubahan sosial juga memberi kesan kepada pendidikan. Yang kedua adalah trend globalisasi, keterbukaan, dunia yang begitu terbuka. Okay, menyebabkan pelbagai cabaran dalam pelaksanaan pendidikan di Malaysia. Contoh kalau kita lihat sekarang ini, kita dah PDPR. Okay, PDPR. Walaupun pelajar-pelajar sekolah rendah sekarang ini dah balik ke sekolah, tapi pelajar sekolah menengah masih lagi PDPR. Begitu juga dengan institusi pengajian tinggi, masih lagi PDPR. Okay, kalau kita dulu hanya fokus kepada ODL ataupun blended learning ataupun online
online learning. Ataupun flip classroom. Semua itu separa. Maksudnya 50-50. 50-50 face to face, 50-50 online. Tetapi sekarang ni siapa sangka PDPR 100%. Kita pun tak sangka, anda pun tak sangka, saya pun tak sangka. Tapi nak tak nak, benda tu kena kita lalui. Diam tak diam, kita dah 2 semester belajar secara online. Jadi itu adalah trend globalisasi. Trend globalisasi yang berlaku. Itu mungkin disebabkan oleh pandemik. Tapi kalau mungkin selepas ini tak disebabkan oleh pandemik, mungkin kita akan terlampau selesa dengan pembelajaran 55% tadi tu. ODL, blended learning. Ada orang yang bersedia untuk belajar mengajar secara online, dia akan pergi. Yang tak bersedia, dia boleh selamatkan diri. Tapi sekarang ni, bila kata PDPR, tak ada orang boleh selamatkan diri. Tidak ada orang boleh lari daripada teknologi. Nak tak nak, semua orang kena lalui proses tersebut. Jadi yang saya dapat gambarkan kat sini, trend globalisasi, siapa yang berani, siapa yang mahu, siapa yang tak nak, semua itu nak tak nak kena juga lalui proses yang sama. Itu satu cabaran pada diri kita lah kan. Kita sebagai seorang guru, macam mana kita nak jadi seorang guru yang kompeten, kreatif, inovatif. Kalau kita lihat, kita fikirkan tentang kritis. Kebat sebelum ni kan. Kebat. Ada guru ataupun ada orang yang tak nak laksanakan benda tu. Sebab apa? Sebab tak nak susah-susah. Tak nak susahkan diri mengajar. Mengajar macam biasa je lah. Tak mengajar secara kebat pun tak apa. Tidak mendidik dengan kebat pun tak apa. Tapi sekarang ni, kalau kita lihat, mungkin ada satu masa nanti semua orang kena buat kebat. Pandai tak pandai, tahu tak tahu, kena buat juga. Sebab apa? Ada satu keterpaksaan kat situ. Jadi trend globalisasi ni, dia mempengaruhi kepada kualiti kehidupan dan mempengaruhi kepada keperluan pendidikan. Globalisasi ini. Antara cabaran tersebut dari segi pengurusan pendidikan. Sekarang ni Alhamdulillah dalam sistem pendidikan kita dapat menguruskan pendidikan secara 100% online itu dengan berkesan. Walaupun kita lihat penglibatan pelajar itu pada tahap yang kurang, tetapi kita yakin bahawa pengurusan di mana-mana peringkat, di mana-mana peringkat, di peringkat KPM kita yakin sedikit demi sedikit ada penambahbaikan kat situ. Lepas tu cabarannya pembentukan jati diri pelajar. Macam mana kita nak belajar online ni. Ada pelajar yang tak boleh nak libatkan diri disebabkan masalah peribadi dan masalah yang memang tak dapat dielakkan. Lepas tu ada kualiti guru. Ini cabaran-cabaran dia lah. Cabaran-cabaran dia. Kualiti guru ni bukannya cabaran dalam kualiti guru ni nak tak nak kita kena hadapi juga. Kita kena beri lebihan masa untuk kita mendidik ataupun membimbing guru-guru yang tak boleh nak menggunakan IT dalam pengajaran. Keperluan terhadap pembelajaran berterusan. Ini cabaran-cabaran dia. Ada orang yang short term memory, kan? Mengajarlah banyak macam mana pun, tetapi yang dia ingat tak ada apa benda. Tak ada apa yang dia dapat. Lepas tu penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat. Ini cabaran-cabaran yang perlu dilalui dalam trend globalisasi. Yang seterusnya pengurusan pendidikan yang ada kaitan dengan kat sini. Pengurusan pendidikan. Pengurusan pendidikan kat sini mengalami transformasi. Di saat kita sedang fokus kepada perubahan kurikulum, dalam PPPM ini di peringkat ataupun fasa yang terakhir, dalam masa yang sama juga datangnya PDPR. Benda yang kita tidak jangkakan. Tetapi kita lihat perubahan itu ataupun perkara itu dapat diatasi. Yang seterusnya adalah beberapa novas. Novas ni nanti saya semak balik. Saya takut ini adalah salah ejaan. Nanti saya semak balik perkataan ini betul ataupun tidak. Telah dilaksanakan dalam pengurusan pendidikan di Malaysia, terutama di peringkat sekolah bagi meningkatkan kecekapan dalam pengurusan pendidikan. Yang ini ada kaitan dengan pentadbir di sekolah. Contohnya kalau saya ingat dulu pada tahun 2010, waktu saya belajar di
belajar tengah ambil degree lah. Sorry, 2006 hingga 2009. Waktu saya sedang ambil degree dekat UTM, adalah kenal dengan beberapa pelajar juga, yang pelajar-pelajar dewasa ni kan, veteran-veteran ni, yang masuk sekali kelas sama. Bila tanya, yang berumur dalam satu kelas yang sama tu semua adalah guru besar sekolah yang tidak ada degree. Dia ada program pensiswazahan guru besar. Jadi kita belajar dengan guru besar sekolah kan. Jadi itu salah satu transformasi yang dibuat oleh kementerian bagi meningkatkan kualiti pentadbir guru. Jadi pentadbir disebabkan oleh dia punya time base kan. Time base pangkat dah naik disebabkan dah lama mengajar, tapi dia tidak ada degree, yang ada diploma. Dia naik pangkat tu disebabkan oleh pengalaman. Jadi nakkan kepada akademik, guru-guru ni kena hantar belajar degree. Weekend dia kena masuk kelas. Jadi itulah transformasi yang dibuat oleh kementerian dalam memastikan guru-guru ataupun pentadbir khususnya nak mentadbir mestilah ada kualiti berbanding dengan orang yang ditadbir itu. Okey, beberapa perisian baru telah diaplikasikan yang dikenali sebagai pengurusan maklumat sekolah dalam sistem pendidikan ataupun sistem pengurusan sekolah. Dulu kalau kita nak sekolah bestari tujuannya nak pastikan semua pengurusan sekolah dan pengurusan pendidikan menggunakan teknologi. Tetapi sekarang ni dah beralih menggunakan sistem yang lain yang bisa memastikan bahawa semua maklumat yang ada dekat sekolah itu terus sampai kepada KPM. Kemungkinan dulu disebabkan adanya gap ataupun jurang bagi memastikan maklumat tu sampai ke KPM terus, menyebabkan penyelewengan maklumat tidak sampai kan. Jadi dengan adanya sistem itu, KPM, kementerian dapat maklumat terus daripada sekolah ataupun daripada PPD ataupun daripada JPN. Okey, boleh saya teruskan lagi. Okey, pendidikan dan perubahan sosial juga mempengaruhi kepada pembentukan jati diri pelajar. Okey, contohnya macam isu-isu negatif yang berlaku dekat sekolah yang saya beritahu tadi, walaupun realitinya kita lihat masalah sosial itu berkurangan, tetapi secara alam mayanya ianya semakin meningkat. Okey, jadi benda ini boleh dipersoalkan macam mana kita nak mencapai kepada satu tahap dapatan yang memang selari dengan apa yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi walaupun kita lihat, kita katakanlah bukannya 100% kita boleh memastikan produk ataupun hasil pelajar-pelajar yang keluar daripada sistem pendidikan ini mencapai kepada apa yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini, sekurang-kurangnya pelajar-pelajar yang keluar daripada sistem pendidikan ini, mereka boleh membawa diri mereka. Maksudnya mereka boleh survive, hidup berdikari tanpa perlu bergantung kepada siapa-siapa saja. Jadi waktu dia berdikari itulah pelajar-pelajar ni akan menggunakan keseluruhan pengetahuan yang dia ada, yang dia pernah lalui itu, demi memastikan kelangsungan kehidupan mereka. Okay. Hussein Ahmad memberi penegasan bahawa proses globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan yang mendadak kepada perlakuan hidup dan norma kehidupan manusia di seluruh dunia. Yang ini kita pun sedia maklum bahawa perubahan sosial, perubahan globalisasi, perubahan sosial dan globalisasi ini berlaku dalam contoh dalam tempatan, maksudnya di peringkat lokal tempatan, dan juga boleh disebabkan oleh perubahan yang berlaku di peringkat dunia. Okey, soalnya kita lihat berkaitan dengan pendidikan dan perubahan sosial juga menyentuh kepada kepribadian guru. Okay, macam mana guru itu semakin lama dia ada perubahan sosial. Contoh kita tengok guru yang sama 5 tahun lepas, kan, daripada dia mengajar agak kurang sempurna, bila dah melalui proses pengalaman itu, pengalaman pendidikan, pengalaman mendidik pelajar daripada tahun demi tahun, maka ada peningkatan dalam proses pendidikan ataupun pengajaran guru itu. Itu yang dipanggil sebagai kepribadian guru itulah. Lepas tu budaya sekolah. Dulu kalau kita lihat
Saya ingat lagi waktu saya praktikal dekat sekolah, bila duduk dekat bilik guru tu memang meriah. Meriah sebab apa? Guru-guru ni dia waktu rehat aja masing-masing keluarkan produk. Keluarkan produk lah, dia bawa sampel kan. Dia bawa sampel lah, ni rasa. Nanti kalau sedap, nak tu bagi tahulah. Nanti diam-diam aja dia keluarkan dia punya iklan kan. Kalau dulu iklan tu agak susah sikit lah sebab kurang orang gunakan WhatsApp kan. Sejak 5 ataupun 6 tahun ke belakang ni, sejak ada WhatsApp tu, kita tak minta pun orang bagi iklan kan. Cik ada grup meniaga guru-guru sekolah sekian. Ataupun kalau kita lihat waktu nak raya, masing-masing guru bawa sampel kuih raya. Okey. Jadi yang jenis nak beli memang dia akan rasa, tapi yang jenis nak makan tester ni pun ada juga menghabiskan tester. Jadi dia minat dia sebab nak habiskan tester. Penatnya kawan dengan orang macam ni kan. Okey. Jadi sekarang ni tak adalah benda macam tu. Tak ada dah. Sebab apa? Guru dah tak dibenarkan untuk berniaga kat sekolah. Apatah lagi kalau kita tengok sekarang ni, guru yang berniaga pun tak boleh. Kalau berniaga secara senyap-senyap tu je lah. Kalau berniaga yang didaftarkan, perniagaan didaftarkan, tak boleh. Jadi semakin lama semakin fokus kepada untuk memastikan bahawa kompeten guru, kemahiran guru, kerjaya guru itu betul-betul dikuasai oleh individu itu. Barulah guru ini dia boleh fokus pada kerja-kerja mereka. Kalau kita nak bentangkan satu-satu, kerja guru ni memang banyak. Memang banyak. Okey, contohnya aktiviti co-curriculum. Sama juga. Melalui aktiviti co-curriculum itu dia sebenarnya mengubah perubahan sosial yang berlaku. Cuma kita perasan ataupun tidak. Okey, contohnya lah dengan adanya aktiviti co-curriculum seperti badan-badan uniform, persatuan, kelab, dia membantu pelajar dalam bersosial. Itu di dalam sekolah. Kalau di luar sekolah, mereka buat aktiviti yang merentas kepada merentas sekolah ataupun merentas daerah, merentas negeri, merentas negara, apatah lagi. Yang itu sebenarnya membantu kepada perubahan sosial seorang. Kita ceritakan ini adalah perubahan sosial. Perkara-perkara ini yang menyebabkan kepada perubahan sosial seorang individu itu. Okey, yang seterusnya perkembangan profesionalism guru, kerjaya guru itu semakin lama sekarang ini semakin mendapat kebajikan dengan adanya NGO yang memperjuangkan kebajikan guru. Ataupun ada guru-guru yang memperjuangkan kualiti guru ini. Jadi kalau kita lihat sekarang ini banyaklah guru-guru diberikan keistimewaan. Bukannya sekadar diberikan kerja yang begitu banyak, tetapi dalam masa yang sama nak membalas tenaga yang telah dilaburkan terhadap kerjaya mereka itu. Kebajikan-kebajikan yang diberikan oleh guru itu sangat banyak. Keperluan kepada pembelajaran berterusan, kalau kita lihat kat sini seperti mana yang telah dilancarkan ataupun dipertanggungjawabkan oleh UNESCO, badan bukan kerajaan. Ini adalah badan persatuan dunia yang memperjuangkan pendidikan. Fokus kepada negara-negara yang memang pendidikan, dari aspek pendidikan itu sangat mundur. Kalau kita lihat UNESCO banyak memperjuangkan di Afrika, negara-negara yang tahap pendidikannya sangat rendah ataupun tahap ekonomi sebuah negara itu yang berada pada tahap rendah. Itu tujuannya adalah untuk memastikan bahawa pembelajaran secara berterusan. Pembelajaran secara berterusan, bila ada pendidikan, negara-negara yang miskin, yang berada pada tahap ekonomi yang rendah ini, mereka akan survival menggunakan kemahiran yang mereka perolehi. Contoh kalau kita lihat orang Rohingya yang datang sini ataupun Syria ke ataupun pekerja-pekerja Bangladesh tu kan, mereka ni sebenarnya kebanyakan mereka datang ataupun latar belakang pendidikan mereka ni ada yang berpendidikan tinggi kan. Kalau kita tanya seorang-seorang tu, mungkin ada degree, mungkin ada master kan.
Cumanya datang sini nak kerja. Sebab kat negara mereka tu tidak ada peluang langsung untuk dapat pekerjaan. Biasanya yang datang ke sini ni, boleh kata, saya tak ada statistik, tapi kita boleh katalah 20 ke 30% itu adalah orang yang berpelajaran tinggi. Kan? Biasa kita dengar cerita kan, orang Bangladesh ni pekerja sapu sampah je, tapi bila ada orang sembang-sembang, rupanya dia ni degree dalam engineering. Kan? Degree dalam macam-macam ekonomi dan sebagainya. Tapi disebabkan negara mereka terlampau ramai sehingga peluang pekerjaan itu kurang, maka mereka berhijrah. Sanggup berhijrah daripada duduk menganggur dekat negara masing-masing. Itu satu keperluan yang menyebabkan mereka itu sanggup berpindah berbanding mereka duduk saja dekat negara mereka. Itu adalah berkaitan dengan pembelajaran berterusan. Ilmu ataupun kemahiran yang mereka ada sedikit itu sanggup mereka gunakan demi memastikan bahawa mereka ini boleh bekerja. Berbeza dengan kita. Kita negara dah selesa. Ada yang siap boleh memilih lagi. Memilih kerja. Tak nak kerja sekolah swasta, nak ke sekolah kerajaan. Mindset itu sekarang ini dah kita tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab lambakan graduan pendidikan tu sangat banyak. Kan? Kalau pelajar-pelajar yang belajar dekat IPTA saja tu, yang bidang pendidikan khususnya, dah ada 7 ke 8 ribu yang masih belum posting. Takkan kita nak tunggu queue nak mengharapkan sekolah-sekolah kerajaannya. Kalau kita tunggu queue nak mengharapkan kerja kat sekolah kerajaan, memang kita tak akan dapat. Kan? Tak akan dapat. Jadi kita ada plan lain lah. Kalau tak dapat mengajar kat sekolah kerajaan, sekolah swasta banyak sekarang ni. Berlambat-lambat sekolah swasta. Okay? Ataupun sambung belajar. Sambung master ataupun PhD. IPTS tu sangat banyak sekarang ni. Peluang ada. Cuma kita perlu ubah mindset kita. Kita ni bukannya bergantung pada kerajaan saja. Kan? Jadi nak dapatkan kerjaya itu bukannya semesti kerja kerajaan. Rezeki tu ada dekat mana-mana. Yang penting percaya pada rezeki. Okay? Dan saya rasa yang terakhir, inovasi dalam pelaksanaan kurikulum. Sekarang ni kita fokus pada inovasi. Negara kita sekarang ni sedang dalam perjalanan, okay, menerapkan teknologi dalam pendidikan. Lepas tu kita sekarang seiring dengan industri revolusi 4.0. Kemungkinan sekarang ini akan beralih pada 5.0. Okay, kita tak tahu. Jadi semua itu kena bersedia. Okay. Contoh persediaan yang telah dilaksanakan sekolah bestari, lepas tu ada projek sekolah net, ada smart lab, lepas tu ada sekolah Vista kat sini. Okay. Jadi sekarang ni kalau kita lihat VLE kan, dulu VLE Frog kan, sudah tukar ke Google Classroom. Okay. Yang ini mungkin agak tidak friendly berbanding yang ini. Jadi kita tak tahu lagi lepas ini ada inovasi apa ataupun teknologi apa yang digunakan. Ataupun kat sini sekarang ni ada sekolah, ada PAK21, okay? PAK21 ataupun kemahiran abad ke-21. Okay? Jadi penambahbaikan itu semuanya adalah untuk membawa ataupun membiasakan sistem pendidikan kita dengan teknologi semasa. Kita sekarang ini ataupun pada masa akan datang nanti sedang menuju kepada negara ataupun dunia yang terlampau global. Okay, terlampau global. Jadi kita kena pegang kat situ. Kemungkinan akan ada penambahbaikan kat situ. Ataupun mungkin kat sini sekarang ni dalam kelas-kelas di sekolah swasta contohnya kan, ataupun sekolah-sekolah kerajaan dah tak guna papan hitam, dah tak guna papan putih. Dia pakai VR ataupun IR. Contoh macam cerita gerak khas kan. Gerak khas kan, kalau bos-bos itu dia tunjukkan dia punya papan dia kan nampak macam tempat tulis ni tak ada, tapi nampak dia punya tulisannya tu. Apatah nama tu, saya pun tak tahu namanya apa. Okay? Jadi kita tak, benda yang kita tak dapat bayangkan kadang-kadang benda tu realiti berlaku. Seperti mana sekarang yang berlaku. Okay?
Okey, saya rasa itu saja untuk topik yang terakhir ini. Rumusannya yang saya dah gambarkan tadi itu adalah rumusan yang kita perlu bersedia bahawa kita akui bahawa dunia ini semakin lama semakin berubah dan kita yakin bahawa kita yang ada dalam bidang pendidikan sama ada selepas ni mungkin anda semua tak jadi seorang guru, tetapi yang ada pendidikan tu kena pastikan ataupun yang dah ada kefahaman tentang sistem pendidikan kena ingat bahawa perubahan dunia, perubahan sosial itu mempengaruhi kepada pendidikan. Okey, kalau kita nak ubah diri kita kena ubah melalui proses pendidikan. Biar perubahan itu terpandu dan terarah mengikut kepada apa yang telah ditetapkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan khususnya. Okey, rasa itu saja untuk hari ini. Dan ini adalah kelas yang terakhir, kuliah yang terakhir. Saya nak ucapkan terima kasih kepada komitmen anda. Semua bermula daripada kuliah minggu pertama sampai minggu ke-14 ni. Kalau ada lewat saya bagi video tu, saya mohon maaf. Kalau ada yang tak jelas tentang penjelasan saya tu, saya pun mohon maaf juga. Kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang anda tak faham bermula daripada kuliah minggu pertama sampai minggu ke-14, anda boleh tanyakan saja pada saya direct. Mungkin apa yang saya boleh bantu, saya boleh bantu, ataupun boleh tanya direct pada pensyarah tutorial. Okey. Kuis kita yang terakhir saya cuba akan buat sama ada weekend ni ataupun Isnin ataupun Selasa minggu depan. Dia dah terlebih sikit lah sebab minggu ni pun ada fakulti ada buat seminar kan, jadi agak pack sikit minggu ni, dan dalam masa yang sama saya nak kena habiskan menyelia pelajar praktikum. Okay, jadi cadangannya adalah saya cuba buat dalam Sabtu Ahad lah. Sabtu Ahad. Nanti apa-apa saya beritahu semula. Kalau tak Sabtu Ahad, Isnin ataupun Selasa. Boleh? Boleh doktor. Boleh. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, terima kasih. Okey, kalau tak ada, tak apa. Terima kasih kepada semua kerana luangkan masa 20 minit. Saya terlupa tadi nak bagi tahu awal kita punya kelas Google Classroom. Okey, minta maaf sekali lagi. Mungkin semester akan datang, saya tak tahu semester bila akan saya ajar anda lagi. Biasanya kalau saya ajar sosiologi, waktu semester 7 nanti saya akan ajar semula subjek pedagogi. Biasa macam tu. Okey, ataupun saya ajar semula waktu teknologi pendidikan. Kebiasaannya macam tu. Semester keempat nanti. Okey, terima kasih atas perhatian dan fokus semua. Moga terus maju jaya dan moga siapkan segala tugasan. Sebab sekarang dah minggu yang ke-14. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor.